Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku akan cerita pasal sebuah filem rampasan kapal terbang yang agak pelik. Okey, sebab aku terkejut juga menonton filem ni. Filem ni merupakan filem produksi antara Jerman dan juga sama ada Britain lah, macam tu lah lebih kurang. Dia production dia ada dua bahasa, iaitu Jerman dengan English dalam filem ni. Filem yang aku maksudkan ialah Blood Red Sky. Okey. Filem ni memang menampilkan pelakon yang dikenali, iaitu Dominic Purcell, yang mana sebelum ni dia dah berlakon filem Malaysia pun, dia berlakon filem Vikingdom, dan sebelum ni dia memang terkenal lah dengan siri Prison Break. Okay, so kita akan intro dulu, lepas tu kita akan cakap lanjut pasal Blood Red Sky. Okay, Blood Red Sky ni ialah sebuah filem berkisar pasal plane hijack. Tapi dia macam ada kejutan lah, sebab dia mungkin dia nak buat something yang agak luar biasa, luar dari sangkaan, dan filem ni berjaya buat lah. Filem ni memang berkisar pasal plane hijack, pasal paling pelik sikit sebab, dan rasa cringe sikit sebab hijackers ni ialah Muslim. Dominic Purcell dalam filem ni dia jadi Muslim tau. Muslim yang cuba nak bom London, kata silap. Okay, macam tu lah. So agak cringe sikit lah sebab watak Dominic Purcell jadi watak Muslim. Tapi sebenarnya itu bukan benda utama dalam cerita ni. Sebab dalam second act, okay, dalam pertengahan filem tu, rupanya cerita ni dia twist kepada rupa-rupanya ada satu watak fokus kepada penumpang tu, watak seorang anak dan juga seorang mak. Okey, rupanya mak dia ni ada dalam kabin tu, rupanya ada seorang manusia yang sebenarnya dia ni ialah Pontianak. Okey, so the things twist U-turn daripada sebuah filem hijack, kemudiannya bertukar kepada filem survival, di mana para plane hijackers ni cuba untuk bertahan. Sebab rupa-rupanya orang yang dia first tembak awal-awal tu rupanya bukanlah manusia, tapi sebenarnya Pontianak. So the things goes haywire there. Dia jadi tunggang langgang, dia jadi macam tak tenteram. Okay, daripada sebuah filem hijack kemudian bertukar kepada filem survival, dan akhirnya on the third act, filem ni end up dengan sebuah finale yang ala-ala Train to Busan. Boleh lah kot, walaupun Train to Busan tu ialah zombie, tapi filem ni filem pasal Pontianak, tapi dia still yang macam tu lah. Maksudnya in the end, the whole plane tu macam infected dengan Pontianak punya disease tu, dan jadi malapetaka yang agak-agak luar jangkaan lah. Dan okay, untuk kesimpulannya bagi aku yang telah menonton filem ni ada pro and con. Okay, aku akan explain daripada pro dulu, dan kemudian aku cakap dari con ya. Okay, pro dulu. Okay, first things yang aku suka pasal filem ni ialah filem ni memang fresh. Sebab kalau nak cerita pasal cerita plane hijackers yang typical, pasal macam mana orang cuba selamatkan kapal terbang tersebut daripada jatuh apa semua, itu memang dah memang banyak lah kita tonton. Hollywood dah banyak sangat buat. Dan filem ni try to take fresh turn, cuba untuk putar alam, maksudnya dengan campurkan elemen vampire yang sebenarnya disembunyikan semenjak daripada awal lagi. So kalau aku tonton filem ni tanpa baca sinopsis, tanpa tengok trailer, so aku quite terkejut lah. Sebab bila turn rupa-rupanya, oh, this is a vampire movie, dan filem tu akan jadi something yang agak fresh, idea yang agak luar biasa, dan aku salute dengan idea filem ni. Yang keduanya, okay, aku suka filem ni dia punya action, dia punya twist yang third act.
Okay, bahagian third act ni memang sangat-sangat kecoh, sangat-sangat cemas. Walaupun first act dengan second act dia macam agak-agak slow sikit, tapi third act dia memang sangat-sangat padu. Filem ni berdurasi 2 jam, dan untuk menunggu sampai ke bahagian yang mencemaskan di third act tu memang agak-agak dragging, tapi aku rasa ianya sangat-sangat berbaloi. Okay, untuk bahagian con, aku rasa untuk pro itu sajalah. Aku tak ada benda yang aku suka yang lebih-lebih. So far aku rasa filem ni memang tahap level-level biasa saja, tapi aku cakap nanti. Okay, untuk con dia pula, aku rasa filem ni agak menipu sebab it promotes Dominic Purcell kan. Jadi aku expect aku nak menonton filem ni di mana Dominic Purcell tu jadi ketua hijackers, yang mana wataknya ditonjolkan dengan orang kata lebih baik lah, lebih jelas, lebih hebat, lebih jahat kan, macam kita tengok dalam Prison Break. Tak pun at least lah, lebih kurang macam dalam filem Vikingdom kan, yang KRU tu. Tapi rasanya aku kecewa sedikit. Pasal apa aku rasa aku kecewa? One of the things is, aku spoilerkan lah. Okay, rupa-rupanya watak Dominic Purcell ni memang dia macam bayang saja. Dia macam dekat belakang saja. Watak dia walaupun dia sebagai ketua hijackers, tapi watak-watak yang anak-anak didik dia ni, dia punya kru-kru ni yang sebenarnya ditonjolkan lebih daripada watak Dominic Purcell. So kita boleh bilang dengan jari lah watak Dominic Purcell ni muncul berapa kali, dan ending untuk watak Dominic Purcell ni memang quite disappointing. Sebab aku harapkan at least dia muncul di third act, ending dia tu at least si vampire ni lawan Dominic Purcell ke apa ke. Tapi rupa-rupanya Dominic Purcell ni hanyalah dijadikan alat untuk promote filem ni, sebab filem ni membariskan pelakon-pelakon yang memang kita tak kenal lah. Sebab mungkin orang-orang Jerman kenal dia orang sebab filem ni production Jerman, tapi for us dekat luar daripada Jerman ni, one of the reason kenapa kita tonton filem Blood Red Sky ni sebab ada Dominic Purcell lah. Tapi bila dia letak Dominic Purcell tu jadi watak main villain, tapi kuncu-kuncu dia tu lebih diutamakan, so agak menipu lah di situ. Dan aku kurang suka dengan cara Dominic Purcell dipaparkan dalam filem ni. Mungkin lah kan, sebab bayaran Dominic Purcell ni agak tinggi ke apa ke, so dia orang terpaksa buat watak tersebut muncul dengan sekali-sekala saja sesuai dengan bayaran. Maybe lah kot. Tapi tak apalah, kita buang sajalah pasal isu Dominic Purcell tu. Dan bila kita lihat keseluruhan filem ni, aku rasakan first act dengan second act agak dragging dan kurang impak. Impak ni maksud aku, bila kita tengok scene tu, dia macam feeling cemas, feeling excited tu tak sampai. Aku rasa macam bila kita tengok okay. Aku just bila the twist yang aku terkejut tu ialah di bahagian rupa-rupanya turn out that perempuan tu ialah vampire, dan selebihnya kita dah macam okay ni fight mati, ni fight mati. So benda tu macam tidak ada penonjolan tau. Dia macam scene tu dibuat dengan sekadar untuk menceritakan watak-watak ni. Okay, watak setengah watak mati tanpa ada macam penekanan dan stretch yang jelas. So aku rasa feel bila watak-watak tu mati tak ada. Dan bila watak-watak utama, watak-watak penjahat tu kan jadi vampire lah apa semua, kita tak rasa tau. Kita tak rasa bahawa watak jahat dalam filem ni, iaitu perampas-perampas kapal terbang tu, nampak macam menonjol. Itu adalah satu feel yang aku rasa macam membuatkan filem ni agak macam kurang rasa lah. Maksudnya aku bukan nak kata filem ni tak best, cuma feel tu kurang, dan aura dan kepada naratif filem ni memang terlihat sembuh habis idea aku. Memang agak-agak biasa, dan memang tak ada yang benda yang, walaupun idea dia memang luar biasa, tetapi dia punya penceritaan tu nampak sangat-sangat typical. Ada inspired by maybe certain movie yang dekat luar, cuma dia just change certain key yang menjadikan filem ni nampak originally from them. Itu sajalah. Filem ni memang aku rasakan, kalau bagi siapa yang belum biasa tengok filem style di mana ada vampire dekat dalam kapal terbang, boleh go on, layan. Cuma aku rasa jangan letak expectation yang tinggi, sebab filem ni mungkin sebuah filem yang try to make
this movie macam nampak mahal, tapi sebenarnya filem ni memang cuba untuk low down dia punya cost. Dan sebab tu kita nampak macam scene tu macam cuba untuk dia orang macam nak cakap macam tak ada perkataan. Macam dia orang nak nampakkan scene tu mahal, tapi rupanya dengan bajet yang rendah. Macam tu. Faham lah kan. Sebab filem ni bukan filem Hollywood. Tapi segala penceritaan dalam filem ni aku rasa sesuatu yang harus dipuji, sebab menggabungkan idea antara vampire dan plane hijackers adalah something yang sangat-sangat fresh. Dan aku rasa filem ni dah try untuk explore these themes. Cuma in the future, kalau katakan nak ada sequel ke apa, aku rasakan maybe kita perlu fokuskan kepada watak jahat, fokus kepada watak utama dia tu, yang mana aku tak expect jugalah watak dia ialah seorang budak kecil, naratif dia. Dan satu lagi, aku kurang suka dia punya naratif. Okay, the way dia told the narrative dalam cerita ni. Kalau kita tengok permulaan cerita ni sebenarnya ialah sebuah penceritaan semula daripada seorang budak kecil yang experience that thing dekat dalam kapal terbang tu. Jadi bila the whole movie tu ialah penceritaan daripada seorang budak kecil, so cerita tu nampak longgar, dan macam the way the third person narrative ni macam agak longgar, dan aku rasa aku kurang selesa dengan style tu. Pasal apa? Sebab walaupun filem ni diceritakan oleh seorang budak kecil, tapi watak dalam cerita-cerita ni, semua perlakuan dalam filem ni, budak kecil tu tak lalui tau. Budak tu tak nampak langsung. So agak tak logik macam mana budak tu boleh ceritakan apa yang terjadi dekat bawah kabin dekat tempat simpan store, apa yang terjadi dekat mak dia, apa semua. So benda-benda tu macam tak logik. Dan pada aku third person storytelling dalam filem ni memang agak gagal. Kalau boleh, aku lebih suka dia cara yang santai biasa, start daripada awal sampai habis without flashback. Itu rasanya lebih baik lah. Tapi itu hanyalah pendapat aku. Okay, so korang boleh layan Blood Red Sky ni dekat Netflix. Okay, itu sajalah. Aku boleh bagi filem ni 3/5. Enjoy, tapi jangan expect lebih. Okay, kita boleh rasa macam kita boleh enjoy, tapi nak feel macam filem ni hebat tu tak sampai lah kan. Okay, so itu sajalah sekadar review ringkas aku untuk filem Blood Red Sky. Okay, kalau ada yang tak faham dengan beberapa ayat yang aku cakap tadi ni, sebab aku pun spontaneous aku cakap, jadi mungkin ada ayat-ayat aku itu yang berbelit, korang tanya dekat komen dan kita akan discuss pasal filem ni. Okay, so itu sajalah. Kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.